Sekejap, share dulu. Okay, nampaknya kita dah semua setengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua. Hari ini 13 Jun 2020 bersamaan 21 Syawal 1441 Hijrah. Masih lagi dalam mood hari raya. Saya nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua pengikut-pengikut EduSpace, dan juga ada juga disiarkan sekali dalam page Science Merchandise. Nampaknya ada share situ. Sekali lagi anda bersama saya Ahmad Shihan, jurulatih STEM EduSpace untuk siri kedua slot dari guru ke guru. Cikgu, kita panggil cikgu untuk bagi maklumat pada cikgu-cikgu lah semua. Jadi bagi siapa yang baru menonton kami ataupun baru like page EduSpace, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, EduSpace ni merupakan penyedia perkhidmatan latihan untuk kanak-kanak sampai anak pencen. Kalau untuk kanak-kanak tu, program signature kami ialah program-program STEM yang menumpukan mengenai kemahiran fikir, kemahiran saintifik, dan juga macam mana kita nak guna design thinking dalam program-program STEM. Daripada untuk murid sekolah sampailah ke matrikulasi. Untuk dewasa juga kita ada program-program team building, untuk strategi retreat, program-program korporat. Untuk yang pencen pun ada kursus pra-persaraan. Jadi untuk senarai penuh program kami, tuan-tuan dan perempuan boleh pergi ke laman web kami yang baru. Baru lagi buat www.eduspace.com.my. InsyaAllah selama ni kita tengok EduSpace buat sesi perkongsian secara bersekemuka. Tapi disebabkan waktu PKP dengan public interest mengenai kesihatan, kami ubah platform perkongsian kami secara online. Jadi tak adalah interaksi sosial sikit. Pada hari ini kita sangat beruntung kerana kita bersama saya punya panel jemputan yang saya boleh panggil dia pendidik tegar, Tuan Haji Khairi bin Jalun, untuk berkongsi sikit pasal resilience. Sikit sebanyak mengenai Tuan Haji Khairi, beliau merupakan penasihat program STEM EduSpace. Beliau telah berkhidmat sebagai pendidik lebih daripada 30 tahun. Itu secara wajibnya lah. Lepas pencen ada lagi buat bersama-sama dengan saya menasihati untuk program STEM. Beliau juga mantan pengarah Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan juga pernah berkhidmat di Simeo Rexham, Pusat Perkembangan Kurikulum dan APG Ulu Kinta.
Jadi mengenai tajuk kita malam ni, apa itu resilience kan? Bila sebut pasal resilience ni, selama ni saya nampak kata resilience ni pada label racun tumbuhan perosak. Dia tulis resilience tu sebab apa racun tumbuhan tu sendiri dia boleh tahan daripada cuaca yang ekstrim, dia boleh tahan daripada serangga perosak, dia boleh tahan dengan racun-racun yang biasa. Tapi kalau cerita pasal resilience pasal manusia ni, adakah manusia yang resilience tu dia semata-mata tahan daripada segala kesusahan, segala pancaroba semua kan? Jadi kalau ada bos datang, tenang. Ada kerja datang, melonggok kan, dia tenang. Adakah itu maksudnya resilience? Jadi saya jemput panel kita Tuan Haji Khairi untuk menceritakan apa itu resilience sebenarnya. Silakan. Terima kasih Cik Shihan. Alhamdulillah pada malam ini dapat saya peluang diberikan oleh EduSpace untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa perkara yang telah saya kumpul daripada pengalaman saya sekitar 40 tahun dalam bidang pembangunan diri ni. Saya seorang yang berminat dengan bidang pembangunan diri ni dan saya telah bermula sebagai seorang guru sains. Dan dalam lebih 40 tahun bergiat dalam bidang ini yang telah merentasi sekolah, latihan guru, peringkat dalam negara dan juga antarabangsa, pembangunan kurikulum, pengurusan organisasi di peringkat PPD, Jabatan Pelajaran Negeri dan juga program matrikulasi, saya dapati terdapat suatu perubahan pegangan kepada masyarakat awam tentang apakah faktor utama yang membawa kejayaan bagi seseorang itu. Di zaman saya muda-muda dululah, zaman saya bersekolah, zaman saya mula-mula bekerja, ramai orang berpendapat bahawa faktor utama dalam kejayaan seseorang itu bergantung kepada IQ dia. Jadi kita pun sibuklah membangunkan IQ kita, IQ anak didik kita dan seumpamanya. Tak berapa lama kemudian pula, datang pula satu konsep yang lain pula, iaitu tak cukup satu IQ tu. Datang pula multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita nak berjaya sebagai seorang manusia ni, dalam karier ke, dalam pembelajaran kita ke, apa jua bidang, maka perlu kita membangunkan intelligence kita yang lain itu. Kemudian itu pula, tak berapa lama kemudian timbul pula bahawasanya tak cukup itu semua. Kita perlu pula ada emotional intelligence. Maka pindah pula kesibukan kita itu kepada pembangunan emotional intelligence di dalam kalangan anak didik kita, dalam staff-staff kita, pegawai kita dan seumpamanya. Tapi sejak akhir-akhir ini saya mendapati dan juga merasakan sendiri bahawa ada satu lagi perkara yang kini menjadi buah mulut para pengkaji tentang faktor yang melibatkan seseorang itu yang boleh kiranya menjadi penunjuk yang baik kepada kejayaan seseorang itu di masa yang akan datang, iaitu dipanggil resilience. Jadi kalau ditengok kamus, resilience itu diterjemahkan sebagai ketabahan. Jadi kalau kita sekali dengar resilience itu, selalunya kita akan teringat kepada watak-watak yang resilience ni, dan saya kira yang famousnya resilience ni ialah Thomas Alva Edison. Sebab mengikut ceritanya, dalam usahanya nak mencipta mentol elektrik yang pertama di dunia itu, dia telah menjalankan eksperimen lebih daripada 1000 kali. Jadi bilangan itu saja pun dah menunjukkan kepada kita betapa tabahnya, resiliennya Thomas Alva Edison ni. Itu cerita dia yang famous lah. Tapi ada juga satu sisi cerita dia yang lain yang menunjukkan resilience dia tu, ketabahan dia tu, tapi kurang diketahui awam. Iaitu kira-kira
bulan Disember tahun 1914. Waktu itu kira-kiranya Perang Dunia yang pertama baru bermula di Eropah kira-kira 2 bulan. Pada ketika itu, kilang Thomas Alva Edison ni ada 8 bangunan dia terbakar teruk. Jadi 8 jentera daripada sekitar itu datanglah nak membantu memadamkan api ni. Jadi gagal, usaha mereka gagal. Jadi setelah Thomas Alva Edison melihat kepada api yang marak itu dan bomba pun tak berupaya nak buat apa, dia panggil anak dia. Anak dia Charles. Katanya, Charles mari sini. Panggil mak kamu. Panggil dia, suruh dia kawan-kawan dia datang kemari tengok kita api yang hebat ni. Anaknya terkejut. Bapaknya boleh cool saja macam itu melihat satu usaha sepanjang hidupnya ranap dia musnahkan api macam itu. Ayah, ini telah memusnahkan segala usaha ayah. Tapi ayahnya kata, tak apa. Kemusnahan ini juga memusnahkan segala kesilapan kita. Jadi, besok kita akan mula lagi sekali. Itu dia gambarannya. Gambaran tentang orang yang resilience ni. Walaupun ada rintangan, walaupun sudah jatuh, tapi dia masih bersemangat untuk bangkit semula. Bukan setakat bangkit semula, tapi maju ke hadapan. Kerugian Alva Edison pada tahun itu ialah dianggarkan sekitar 900,000 US dollar. Kalau US dollar hari ini 23 juta nilainya itu. Tapi pada tahun hadapannya, selepas dia bangkit semula, petang tu wartawan datang temu bual dia. Dia kata tak apa, besok saya akan mula semula. Jadi dengan bantuan rakannya, Henry Ford yang terkenal itu, pencipta kereta yang famous itu, dia bangkit semula, panggil orang-orang dia, bina semula kilang dia dan pada tahun hadapannya syarikat dia berjaya mendapat keuntungan sebanyak 10 US dollar. Kalau masa kini punya nilai, itu adalah 230 juta US dollar. Jadi itulah dia gambaran watak orang yang resilience ini. Itu kiranya kita mengambil contoh yang hebat lah. Tapi resilience ini tidak semestinya berada pada orang yang hebat saja. Kita orang biasa ini pun memerlukan resilience di dalam kehidupan kita. Di dalam kurikulum standard Sekolah Menengah Malaysia pun ada disebut tentang daya tahan yang sebenarnya merujuk kepada sebahagian daripada resilience itu. Disebut bahawa daya tahan ni ialah satu profil pelajar yang perlu dibangunkan di dalam pelajar-pelajar kita. Diletakkan di bawah payung kemahiran abad ke-21. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi tinjau di dalam literature, maka kita akan dapati resilience ini banyak macam modelnya. Dan dalam perkongsian ini saya akan menggunakan satu model yang dikemukakan oleh Juri Russo dan saudaranya Peter Russo. Saya minat dengan model mereka ini sebab model ini menunjukkan kepada kita bahawa resilience itu bukannya suatu yang datang secara semula jadi dalam diri kita, dia tak berubah dan kita tak mampu mengubahnya. Apa yang kita ada itulah dia. Tapi bagi mereka, resilience itu merupakan satu set kemahiran, satu set pegangan, ciri-ciri kepercayaan kita yang boleh kita bangunkan. Jadi macam kita membinakan otot kita juga, boleh kita senamkan. Maka otot kita itu akan menjadi lebih kuat dan mampu untuk membantu kita menangani apa-apa kesukaran yang kita hadapi. Maka begitu juga resilience ini, kalau mengikut model yang ini, dia boleh dibangunkan. Nama model itu ialah six factor resilience. Jadi yang ini mengumpulkan beberapa banyak kemahiran, tabiat, sikap, pegangan itu dimasukkan ke dalam 6 bidang. Supaya senang kita mengikutinya, dimasukkan, dikumpulkan
yang serasi-serasi itu ke dalam 6 bidang. Jadi kalau saya sebutkan bidang-bidangnya dulu, yang pertama disebut sebagai vision. Visi sekarang ni popularnya dalam bahasa kita. Dulu kita sebut wawasan. Jadi vision yang pertama. Yang kedua, bidang yang kedua ialah composure. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Melayu kita ni, kita mungkin sebut sebagai kawalan emosi. Dan yang ketiganya ialah reasoning. Kalau mengikut kurikulum kita di sekolah-sekolah, kita sebut sebagai penakkulan. Kemudian kita ada kesihatan. Kesihatan yang merupakan sebenarnya asas kepada semua bidang-bidang yang lain ini untuk berfungsi. Kalau tak sihat, apa pun tak jalan. Kemudian kita ada tenacity, iaitu tekad. Kesungguhan, ketahanan kita. Itu yang tadi disebut daya tahan, kebanyakannya merujuk kepada tekad ini. Tapi tekad saja tidak bermaksud keseluruhan kepada resilience itu. Dan juga yang akhirnya ialah collaboration, kerjasama, kolaborasi antara kita dengan rakan sejawat, orang sekitar kita dan seumpama. Jadi ini 6 bidang, 6 bidang. Vision, composure, reasoning, health, tenacity dan collaboration. Visi, kawalan emosi, penakkulan, kesihatan, tekad dan juga kerjasama. Jadi inilah 6 bidang kemahiran yang dapat kita bangunkan, dan mereka ni, Peter Russo dan Juri Russo ni, mereka ada membangunkan suatu instrumen ringkas 16 soalan yang boleh kita gunakan untuk kita menilai tahap resilience kita. Dan kita nanti mungkin boleh melihat di mana kekuatan kita. Di dalam setiap bidang itu mungkin kita kuat dalam satu bidang, kurang lagi dalam bidang yang lain. Tetapi bidang-bidang ini walaupun mereka boleh berdiri sendiri, tetapi mereka juga saling mempengaruhi. Ada kalanya yang kuat itu boleh membantu yang lemah. Begitu juga bidang yang lemah itu boleh menarik turun prestasi kita disebabkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Jadi kita mulakan dengan yang pertama ni. Yang pertama iaitu bidang vision. Kemahiran-kemahiran yang ada dalam bidang vision ini. Jadi pertamanya ingin saya memberikan gambaran dulu bagaimana keperluan kita kepada vision ini. Kenapa kita perlu kepada vision? Vision itu ialah apa yang mendorong kita. Dia mendorong kita. Ia merupakan satu gambaran tentang masa depan kita yang ingin kita capai. Jadi di dalamnya terdapat satu kefahaman tentang tujuan hidup kita. Tentang tujuan hidup kita, termasuk di sini ialah aspirasi kita tentang diri kita. Kita ni orang yang bagaimana? Kita terangkum juga di dalam itu ialah kepercayaan kita tentang kemampuan kita. Bila kita membayangkan sesuatu keadaan diri kita di masa yang akan datang, dia sebenarnya menyuratkan konsep diri kita itu, kemampuan kita, apa yang kita percaya kita mampu buat. Jadi visi ini penting sebab dia akan menjadi panduan kepada semua usaha kita. Sebab kita ada tujuan. Segala apa usaha yang hendak kita lakukan, kita aturkan supaya dia dapat membawa kita mencapai tujuan yang kita kehendaki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, suka saya membangkitkan satu cerita daripada hikayat lama kita lah. Hikayat legenda Melayu, wira Melayu kita, iaitu Hang Tuah. Hang Tuah ini kalau ikut hikayatnya seorang yang sangat hebat. Menjadi salah satu tonggak daripada kerajaan Melaka yang besar pada satu ketika dahulu. Ceritanya hikayatnya bermula daripada ayahnya, iaitu Hang Mahmud. Mereka ni pada awalnya duduk di Ulu Melaka. Jadi Hang Mahmud ini pada suatu malam dia bermimpi. Bulan turun ke atas kepala anaknya, menyinari kepala Hang Tuah ni. Lepas tu dia pun terjaga. Bila dia terjaga, terlintas di dalam benaknya bahawa anak aku ni suatu hari
mungkin akan menjadi seorang yang besar. Jadi ini sudah mencetuskan suatu visi kepadanya untuk membawa Hang Tuah ini menjadi seorang yang besar. Pada zaman itu, kalau nak jadi orang besar, zaman feudal, maka kita mestilah seorang yang berapat dengan istana, dengan raja-raja. Jadi ini memandu tindakan Hang Mahmud ini. Jadi dia berpakat dengan isterinya, Dang Merdu, untuk pindah ke tempat raja yang terkenal pada ketika itu, iaitu Sang Maniaka, Raja Bentan. Jadi mereka pindah ke Bentan. Disebabkan apa? Disebabkan ada visi ini tadi. Visi ini memandu langkahnya itu untuk pergi ke Bentan itu. Jadi sampai di Bentan itu, dia pun pilih tempat duduk yang sesuai. Dia tak duduk merata-rata di Bentan itu. Dia duduk di sebelah kampung bendahara. Maka dengan sebab itu dia rapat dengan orang-orang istana. Lepas itu dia mempersiapkan Hang Tuah pula. Untuk menjadi orang yang hebat ini, dia perlu ada persiapan. Jadi apa persiapan dia buat? Pertama dihantar Hang Tuah ni belajar mengaji. Belajar agama. Belajar bahasa Arab. Lepas itu, lepas khatam bahasa Arab, belajar pula bahasa, disebutnya kalau dalam kitab tu disebut sebagai bahasa keling, bahasa India. Lepas itu belajar pula bahasa Siam, belajar pula bahasa Cina, belajar pula bahasa Jawa, sampai 13 bahasa. Kita hari ni pun rasanya tak berapa orang daripada kita di dunia ni pun yang ada 13 bahasa dalam penguasaannya. Itu disebabkan oleh ada visi. Ada visi. Dan selepas itu barulah dia pergi belajar kependekaran. Maka siaplah dia untuk menjadi seorang yang besar. Jadi itulah keadaannya apabila kita ada visi ni. Dia memandu kita di dalam keadaan-keadaan yang sukar, kita tidak akan tergelincir daripada matlamat kita. Sebab kita ada satu tujuan yang kita pegang, ada matlamat kita yang jelas. Ini penting. Dia mesti jelas. Kalau visi kita itu kabur-kabur, maka dia tidak akan membantu kita untuk bergerak ke arahnya. Jadi kita tak akan ke mana. Sebab itu kita memerlukan visi yang jelas. Dia menjadi pemandu kita. Semua yang lain-lain ini akan berpandu kepada visi kita. Itu bidang yang pertama di dalam resilience. Jadi kalau kita nak membina resilience kita, kita mesti tahu kaedah untuk membina visi yang jelas. Ini mungkin di dalam sesi-sesi yang datang, kalau ada rezeki kita mungkin boleh dihuraikan dengan lebih lanjut lagi. Baik, yang keduanya, bidang yang kedua, kita memerlukan composure. Kita memerlukan kawalan emosi. Iaitu tentang sejauh mana dapat kita mengawal emosi kita. Kita hari ini hidup dalam dunia yang sangat mencabar. Kalau kita lihat satu tinjauan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 1996 dulu, yang saya baca, mungkin ada yang lebih terbaru daripada itu, tapi di dalam laporan kepada kajian itu mengatakan bahawa terdapat 1% yang sangat besar penduduk Malaysia, negara kita ini, yang mengalami stres. Jadi stres ni berpunca daripada berbagai. Daripada kerja mungkin, daripada keluarga mungkin, daripada keadaan kesihatan kita mungkin, berbagai-bagai. Jadi segala dugaan-dugaan ini dia akan memainkan perasaan kita. Dan kalau sekiranya kita tidak ada kawalan perasaan yang baik, maka kita akan hilang pertimbangan. Kita tak boleh melaksanakan critical thinking dengan baik. Kita tak dapat melaksanakan creative thinking dengan baik. Jadi kita punya problem solving, penyelesaian masalah kita hancur. Kita tak dapat menyelesaikan masalah. Malah mungkin menjadi lebih teruk lagi. Baru ni kita kan dengar kisahnya di dalam zaman PKP kita ni. Kalau saya tengok catatan
saya ni pada 16 April tahun 2020 ni di penghujung PKP 2, ketika mana ramai orang dah mula stres dah dengan keadaan PKP itu, ada seorang pemuda di Sungai Petani, di Taman Kempas, dilaporkan oleh akhbar Sinar Harian. Dia telah dalam keadaan PKP ni, dia menjalankan senaman menggunakan alatan-alatan gimnasium. Angkat besi, angkat berat. Jadi benda tu angkat, letak, hempas gitu begini. Jadi berdentum-dentam di rumah dia tu. Di sebelahnya tu ada seorang polis pencen. Dahlah tak boleh nak keluar ke mana-mana. Bila nak berehat, keluarga penuh serumah, penuh pula berdentum-dentam. Jadi akhirnya dia tak dapat kawalan perasaan ni. Dia pergi ke rumah orang muda ni, bertengkar lah. Bila bertengkar, hilang kawalan, maka ditetaknya pemuda tu. Adakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, malahan keadaan menjadi lebih teruk. Dia sendiri sekarang sudah menghadapi suatu dakwaan di mahkamah, mencederakan orang. Nasib baik tak mati pemuda tu. Kalau malang, lebih teruk lagi kesnya. Maka itulah keadaannya, tuan-tuan dan puan-puan. Kes yang dramatik saya kemukakan ni sebagai contoh. Kita sebenarnya di dalam kehidupan harian kita, di dalam perhubungan kita dengan rakan sejawat, dalam hubungan kita dengan ahli keluarga, jiran tetangga, keadaan kawalan emosi ni amat penting kerana dia akan membantu kita untuk berada dalam keadaan yang konstruktif. Jikalau tidak, jadilah seperti pegawai polis kita tu tadi. Meruntuhkan perhubungan dan membawa kepada keadaan yang lebih teruk. Ini sebenarnya suatu bidang yang sangat penting selepas daripada visi tadi. Sebabnya kalau kita ada visi tapi kita tak ada kawalan emosi, maka setiap usaha kita itu selalunya akan terpengaruh oleh perasaan-perasaan lalu menggelincirkan kita. Kalaupun kita dapat berada pada landasan yang betul, kita punya pemikiran tidak berkualiti. Critical thinking kita jatuh, analisis kita jatuh, kreativiti kita jatuh. Jadi masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik. Itu bidang yang kedua. Jadi kalau saya boleh kita berhenti sekejap. Ya. Saya nak beri dedikasi sikit untuk ucapan terima kasih kepada follower-follower kita di Facebook EduSpace. Ya. Saya tengok kat sini ramai yang menonton kita sekarang ni. Antaranya dekat sini ada Murtaza Aznam, Eza Jalani, betul ada Nur Zahidah Muhammad Khair pun ada, Naza Azmi, Akmal Marzuki, Hasif Saidin, ramai juga yang follow kita malam ni. Jadi balik pada kita punya cerita mengenai bidang resilience yang kedua ni kan, kawalan emosi ni. Saya punya pengalaman mengendalikan, menjadi facilitator untuk program adik-adik dalam perintah kawalan mahkamah untuk JKM. Jadi ada satu ada program bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ni di mana adik-adik kita yang berumur 18 ke 22 tahun kalau tak silap saya, mereka dah telah jatuhkan perintah mahkamah, tapi ada program oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya diorang boleh tukar sentencing dalam penjara tu kepada khidmat masyarakat. Adalah sekian-sekian jamnya. Jadi macam-macam jenis masalah kenapa diorang kena penjara tu, mungkin pasal rompak, menyamun ataupun bergaduh dengan orang. Tapi bila banyak saya mengikuti program-program ni, sembang dengan diorang, cuba selami hati mereka ni untuk tahu apa membuatkan diorang ni kan. Kebanyakannya semua masalah kecil je sebenarnya. Merempit, bergaduh sebab ada orang
mengejek dia kan. Ada satu kes tu dia nak bergaduh dengan Bangladesh pula pasal kena ngejek. Jadi apa saya dapati pola antara adik-adik saya ni lah ialah mereka ni mempunyai kawalan emosi yang sangat nipis, volatile macam gas. Kejap je dah nyirap. Kan? Jadi itu sebab apa bila saya tanya tu kan, kenapa engkau merempit? Kata saya tak merempit bang, selalunya saya tak merempit. Tapi bila satu hari tu saya kat lebuh raya Duk dekat Bonsa Maju tu, ada orang provoke, dia pergi tepi tu, dia weng apa tu. Saya pun panas lah. Begitu nipis dia panas dia orang tu. Sebenarnya, orang kata darah muda lah. Kalau Tuan Haji lepas dengar cerita saya ni, ada tak nasihat untuk orang muda ni macam mana nak kurangkan sikit darah muda ni sebenarnya? Darah muda tu ada tapi kita nak halakan tu kepada benda yang lebih baik. Tak adalah semudah tu nak kita trigger ni. Silakan. Ya, terima kasih. Itu suatu senario yang memang banyak berlaku di mana kita kurang kawalan kepada emosi kita. Jadi dalam perkara kawalan emosi ni, satu kaedah yang penting di peringkat mulanya ialah sedar diri. Kita kena sedar apa emosi yang kita ada pada sesuatu ketika itu. Jadi maksudnya apabila kita berada dalam satu-satu interaksi itu, kita kena sentiasa menilai, saya ni sedang marah ke, atau saya sedang sedih ke, atau saya sedang tenang ke, ataukah reaksi saya ni keterlaluan ke, atau saya terlalu lembab ke, misalnya begitu. Jadi kita dalam penilaian ini, kalau kita sedar akan perkara itu, maka baru kita boleh mengambil tindakan. Jadi bila kita terganggu dalam emosi kita ni, kita sebenarnya boleh merasa di dalam fizikal kita. Kita punya degupan jantung itu jadi lebih pantas. Adrenalin tu naik. Kortisol makin banyak di dalam badan kita. Jadi chemical ini yang menaikkan ciri-ciri fizikal kita ni. Maka itu perlu kita sedari dulu. Dia mesti bila kita sedang berada dalam puncak emosi, degupan jantung tu mesti lain. Ketegangan otot-otot kita lain. Tekak kita berasa lain. Mata kita berasa lain. Jadi ini sepatutnya kita praktis menyedari perubahan fizikal kita ni sebab dia menunjukkan permulaan kepada emosi yang perlu dikawal. Jadi ini petua yang pertamanya lah. Kalau nanti-nanti itu kita mungkin boleh ada teknik-teknik yang lebih mendalam. Biasa pun kita dengar kadang-kadang orang kata bila marah itu tarik nafas panjang-panjang. Jadi itu sebenarnya merupakan satu teknik yang boleh kita gunakan kalau kita sedar bahawa kita memerlukan keadaan pemulihan seperti itu. Jadi itulah teknik permulaan lah kiranya. Untuk yang lebih lanjut tu dia memerlukan perincian yang lebih memerlukan masa lagi lah. Jadi kita beralih kepada bidang kita yang ketiga, iaitu penakkulan, reasoning. Jadi kalau kita ikut dokumen-dokumen kurikulum standard sekolah menengah kita, kemahiran menakkul ni dinyatakan sebagai keupayaan individu tu untuk membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Jadi secara kasarnya ini ialah kemahiran kita untuk mengaitkan kesan dan akibat. Punca apa kesan, punca apa akibat. Dapat kita mengaitkan antara dua ni. Jadi ini sebenarnya ialah asas kepada penyelesaian masalah. Jadi ini yang kita perlukan di dalam reasoning ini. Beberapa kaedah. Sebenarnya ada alat-alat, mind tools, alat-alat minda
yang boleh kita gunakan untuk membantu kita melihat punca dan akibat ni, punca dan kesan. Apa root cause kepada sesuatu masalah itu. Kalau kita lihat literature berbagai-bagai lah kaedah yang boleh kita gunakan. Tetapi semuanya itu tujuannya supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi harus diingat, kemahiran ini tidak akan dapat berfungsi dengan baik kalau emosi tadi tidak terkawal. Dia perlu kawalan emosi dulu, barulah fikiran kita tu terang untuk kita memikirkan butiran-butiran masalah yang kita hadapi. Baru boleh datang critical thinking, baru boleh datang creative thinking. Akal pun jadi lebih panjang, maknanya kita lebih resourceful. Jadi di dalam reasoning ni, kita perlukan maklumat yang banyak supaya dapat kita mengetahui keadaan sebenar yang kita hadapi. Kita juga memerlukan alatan-alatan yang sesuai. Kita juga memerlukan rakan-rakan, orang-orang yang boleh membantu kita supaya dapat kita suatu tapisan kepada idea-idea yang kita kemukakan di dalam pencarian kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Kalau kita mengambil contohnya masa dalam zaman PKP ni kan, zaman COVID-19 ini, ketika pandemik COVID-19 ni bermula di Wuhan, China dulu, sebenarnya banyak negara menganggapkan ini masalah China saja, masalah negara China saja. Kita tak perlu risau. Tetapi Kementerian Kesihatan pada ketika itu pandangan mereka berbeza. Mereka ada reasoning. Mereka nampak bahawa kadar penularan COVID ni lain macam. Susah dikawal. Maka dengan sebab itu mereka mengambil kira tentang kemasukan pelancong daripada China yang ramai itu, berpendapat bahawa keadaan di Malaysia ni mesti segera dikawal. Maka sebab itulah diadakan PKP itu. Disarankan kepada pihak kerajaan supaya melaksanakan PKP. Ini sebahagian daripada reasoning juga, iaitu kita dapat menjangka keadaan yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi resilience ini tadi, ketahanan kita itu, ketabahan kita itu dibantu oleh kemampuan kita untuk menjangka masa depan. Menjangka masa depan tu ialah penakkulan berdasarkan data-data yang ada, maklumat yang ada di hadapan mata kita. Maka dapat kita mengaitkan, kalau ini nanti begini jadinya. Dengan kadar penularan COVID yang begini pantas, mesti nanti hospital-hospital kita ini akan menjadi sesak. Jadi Kementerian Kesihatan segera mencari jalan untuk menambah bilangan katil. Ward-ward dipindahkan, MIPS dibuka yang sekarang ni berfungsi untuk menempatkan pesakit-pesakit COVID itu. Maka tidak menjadi kesesakan. Jadi ini juga merupakan suatu perkara yang tergolong ke dalam bidang penakkulan ini. Kita jangan sentiasa menyangka bahawa setiap sesuatu rancangan yang nak kita buat, projek yang nak kita laksanakan, dia akan berhasil sepenuhnya sebagaimana yang kita rancang. Kalau kita berpendapat begitu, kita nanti akan terkejut beruklah. Sebabnya semua benda yang kita akan buat ni, dia mesti ada satu ketika dia akan jadi silap. Perkara yang kita biasa buat pun kita jadi silap. Bawa kereta, tiap-tiap hari kita bawa kereta. Tak payah tengok dah simpang, tak payah tengok dah kaki kita. Tapi satu ketika kita akan silap, aksiden berlaku. Jadi penakkulan ni membuatkan kita supaya memandang ke hadapan. Kalau hari hujan, begini caranya,
speed kena dikurangkan. Itu reasoning. Pada tahap yang mudahnya lah. Jadi ini juga boleh digunakan di dalam usaha-usaha kita dalam pengurusan, di dalam menangani apa juga masalah yang kita hadapi lah. Begitu keadaannya reasoning ini. Jadi menyelesaikan masalah, mengamalkan critical thinking, mengamalkan creative thinking, menjangka masa depan, menjadi lebih resourceful dengan maklumat kita, dengan alat kita, dengan staff kita, rakan-rakan kita, jaringan kita. Ini termasuk ke dalam bidang resilience yang satu ini, iaitu penaklukan, reasoning. Jadi itu keadaannya. Baik, jadi kita seterusnya kita pergi kepada bidang kita yang berikutnya, iaitu kesihatan. Jadi kesihatan ini sebagaimana kita maklum, dia menjadi asas kepada semua bidang-bidang yang lain. Kita sebut tadi awalnya bahawa visi itu menjadi pemandu kepada semua bidang-bidang yang lain ini. Kawalan emosi itu pula memberikan laluan untuk kita melaksanakan reasoning dengan baik. Dan kesihatan ni dia menjadi asas kepada semua yang lain-lain itu. Kalau tak ada kesihatan, kita sendiri pun maklum. Kalau badan kita segar bugar, apa saja pun dapat kita laksanakan dengan selesa. Fikiran kita lebih terbuka, idea senang masuk, kita tidak berasa tertekan. Tapi kalau kesihatan sudah tak baik, maka segala-galanya akan menjadi porak-peranda. Sebab itulah kita perlu menjaga kesihatan ini. Sebenarnya kerajaan kita sendiri pun memberikan peruntukan yang besar untuk kesihatan ni. Sebab tahu kalau rakyat tak sihat, maka bencananya kepada negara amat besar. Macam saya seorang pesara kerajaan. Bila umur dah sampai 50, 60, 70, semua penyakit tu dia datang sendiri. Ini spek yang saya pakai ni, ini datang pada umur saya 40-an. Kalau dulu macam Cik Sihan, mata terang lagi, tak ada masalah. Tapi sampai 45, kena ada cermin mata. Beribu-ribu harganya. Tak lama umur 50, datang pula diabetes. Lepas itu datang pula kolesterol tinggi. Kalau tidak dikawal, dia akan menjadi penyakit jantung, sakit buah pinggang dan seumpamanya. Ini semua akan menurunkan produktiviti kita, menghalang kita daripada mencapai apa yang kita nak buat. Nak pergi haji misalnya, nakkan badan yang sihat. Kalau tak ada kesihatan, wawasan bagus, tahun 2020 nak pergi haji apa semua, dah badan tak sihat, tak dapat. Jadi itulah kesihatan ni. Jadi kita mestilah menjaga kesihatan kita ni. Sebenarnya banyak disebut dah tentang bagaimana kita menjaga kesihatan ni. Cumanya ialah kita mungkin tidak merasai tekanan kesakitan itu lagi, maka kita sukar nak percaya kepada saranan-saranan para penjaga kesihatan kita lah, para doktor kita misalnya, pegawai kesihatan kita tu. Dia makanan mestilah seimbang, itu saja. Kemudian tidur mesti cukup. Kemudian senaman mesti buat. 3 perkara utama ini saja. 3 perkara ini saja. Tapi saja tu bukan menyebutkan dia tu senang dibuat. Senang disebut, ya betul. Senang dibuat, wallahualam. Kita tanyalah diri kita sendiri. Cik Sihan berapa kali bersenam seminggu? Saya sendiri pun tak bersenam. Jadi itulah keadaan kita ni. Kita tahu, kalau kita baca di dalam literature, kurang tidur jadi apa? Kita jadi hilang tumpuan. Kita jadi stres, kortisol naik dalam badan kita.
dia melemahkan sistem imun kita. Tahu tu atas kertas kita tahu, tapi nak mengamalkan itu satu permintaan yang lain lah. Jadi itulah, kesihatan itu perlu sangat kita jagai. Makan kena baik, seimbang. Tidur kena cukup. Bukan setakat cukup saja, dia mesti tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti. Ini pun suatu perkara juga. Jadi adalah nanti kalau ada rezeki kita bertemu di sesi-sesi yang lain, mungkin kita boleh perincikan. Rasanya di kalangan kita ni pun ada mungkin yang lebih arif lah tentang kesihatan ni. Mungkin boleh kita jemput dia untuk menerangkan kepada kita efek daripada kita tidak menjaga menjaga tidur misalnya, tidak menjaga senaman kita, memendekkan umur sebenarnya kalau kita tidak menjaga perkara-perkara ini. Sebab stres yang timbul itu dia akan mengurangkan keimunan badan kita, dan dengan sebab itu sendirinya akan mempercepat kita bertemu dengan ajal kita. Jadi itulah tentang kesihatan ini. Dia mungkin suatu perkara yang ramai orang sudah maklum lah. Dan yang seterusnya ialah tentang bidang tenacity. Bidang tenacity ini kalau kita terjemahkan, kalau saya tengok kamus dalam bahasa Melayu disebut sebagai tekad. Jadi tekad ni maksudnya kita boleh bertahan menghadapi kesukaran. Saya suka mengambil satu petikan daripada Einstein, saintis hebat seluruh dunia. Rasanya nak kata semua orang kenal pun mungkinlah tidak, tapi terlalu ramailah yang kenal kepada Einstein ini. Kata dia, saya ni tak adalah jauh lebih pintar daripada orang lain. Cumanya saya tahan berdepan dengan satu-satu masalah tu lebih lama daripada orang lain. Jadi orang lain yang give up di setengah jalan tidak akan mencapai apa yang dihajatkan. Sebab separuh jalan berhenti, separuh jalan menyerah kalah. Jadi ini menyebabkan kita tak dapatlah mencapai apa yang kita hajatkan. Sebab usaha kita tergantung, tidak sampai ke penghujungnya. Jadi kalau kita nak mengambil contoh lah kiranya, zaman-zaman kita ini seorang yang boleh kita katakan mempunyai tekad yang tinggi lah, tenacity yang tinggi. Saya mengambil contoh penulis novel yang sangat terkemuka sekarang ini, iaitu J.K. Rowling. J.K. Rowling, penulis siri Harry Potter itu, yang dah meletup-letup di sana sini sebagai novel, sebagai filem dan seumpamanya. Jadi J.K. Rowling ni, kehidupan dia yang kita tahu sekarang ni hebat. Sudah jadi billionaire. Mana penulis lain yang ada menjadi billionaire? Tak ada. Dia seorang aja. Tapi disebabkan dia hatinya murah, dia terkenang kepada kisah hidup dia yang susah sebelum dia menjadi kaya raya ni, dia telah sedekahkan banyak hartanya itu sehingga dia tidaklah sekarang ini menjadi billionaire lagi, tetapi masih seorang hartawan. Jadi dia pertamanya, di masa dia mula-mula menulis ni dulu, di atas minat dia. Dia minat untuk menulis. Pada masa dia menulis novel dia yang pertama tu, The Philosopher's Stone tu, maknya meninggal dunia. Maknya meninggal dunia setelah bertahun-tahun mengidapi multiple sclerosis. Jadi ini menyebabkan dia menjadi duka cita lah. Stress out, murung. Jadi dia berhenti menulis. Meninggalkan dunia menulis tu, dia berpindah ke Portugal. Menjadi seorang guru bahasa Inggeris. Masih itu di belakang-belakang fikirannya itu masihlah dia kod-kod lah, ada peluang nak menyiapkan Philosopher's Stone tadi, novelnya itu tadi. Tapi dalam pada itu dia bertemu pula dengan bakal
suaminya di sana. Jadi mereka pun berkahwin. Dah berkahwin tak berlama-lama dapat cahaya mata. Tapi kehidupan jodoh tak panjang, maka bercerai. Jadi bertambah lagi beban. Dia pun balik semula ke England, novel tak siap, ada satu anak nak disara. Betapa susahnya kehidupan. Pada ketika itu kata dia dalam temu bual dengan BBC, dia kata dia hidup atas welfare daripada kerajaan UK. Ini satu tahap kemiskinan katanya pada zaman moden ni yang paling rendah di UK. Atas sikit daripada gelandangan saja. Itulah kesukarannya. Tapi dia balik ke UK, dia bertahan, dia sambung lagi penulisannya. Kebanyakan tu bukan tulis di rumah, tulis di kedai-kedai kopi sambil anaknya tidur di sebelah dia, dia menulis di kedai-kedai kopi tu. Bila dah siap bendanya tu, nak dicari pula penerbit. Siapa yang nak menerbitkan novelnya ni? 5 tahun untuk disiapkan. Lepas itu bawa dari satu penerbit ditolak. Ke satu penerbit lagi ditolak. Ke satu penerbit lagi ditolak. Tahan tak hati. Anak kecil ni nak disara. Rumah tak ketahuan hala. Hidup atas saraan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah kiranya UK. Jadi dia teruskan juga sampailah nasib dia baik. Yang ke-13 iaitu Bloomsbury Publishing membeli bukunya tu dengan harga 4,000 US dollar masa itu. Jadi dari situ bermulalah cahaya di dalam kehidupan dia itu. Tapi di mana mulanya? Bermula daripada kesukaran demi kesukaran demi kesukaran yang perlu dilalui. Kalau tiada tekad di dalam hati, maka akan terbengkalailah di tengah jalan. Dan tak sampai ke mana lah. Kita pun mungkin tak adalah dapat membaca novel-novel yang begitu menarik sekali, filem-filem yang begitu mengagumkan, semuanya atas tekad daripada J.K. Rowling ini tadi. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan tekad itu, ketahanan kita itu. Jadi dia sebut kita nak ketahanan, tapi macam mana nak tahan? Itu kena satu bab yang lain pula. Kita kena ada cerita yang lebih perinciannya di masa yang akan datang. Pada malam ini kiranya, ini pun kita dah 10.20 ya? 10.20. Mungkin ada beberapa minit saja lagi untuk kita kongsikan. Saya pergi kepada bidang yang akhir sekali. Bidang yang akhir sekali iaitu collaboration. Kerjasama, kolaborasi. Kita ni sebagai manusia, kita sebenarnya sudah ada neural structure dalam minda kita ni, dalam otak kita tu, yang menyebabkan kita ini perlu kepada orang lain. Kita tak dapat hidup sendirian. Kita nak ada orang lain bersama-sama dengan kita. Dan dalam dunia kita yang kompleks hari ini pun, tak ada satu usaha kita yang boleh dibanggakan lah kalau tak ada orang lain. Sehebat mana seseorang itu, kalau dia tak mula dengan cikgu dia hari itu, ibu bapanya menolong, adik-beradik tolong ke, rakan sejawat tolong ke, tak ada ke mana. Jadi kena ada kolaborasi ni. Kolaborasi itu memberikan kita suatu keselesaan untuk meneruskan usaha kita. Jadi di dalam kolaborasi ni yang penting juga ialah sokongan, support yang kita bagi kepada orang. Masa kita susah, kita hendak orang tolong kita. Dan masa orang susah, kita perlu tolong orang. Itu maksudnya kolaborasi itu. Jadi sebenarnya kita hanya perlukan persepsi. Kita katakanlah kita ada 100 orang yang akan sedia tolong kita dalam apa hal sekalipun. Tapi kalau kita tak tahu yang mereka 100 orang ni bersedia untuk tolong kita, maka
kita tidak merasa tersokong. Kita tidak merasa kita akan dapat bantuan bila kita berada dalam kesukaran. Jadi dengan sebab itu, kita hendaklah selalu memberitahu kepada rakan sejawat kita, anak beranak kita, kalau ada masalah, ni saya ni, carilah saya. Saya akan bantu setakat mana yang saya mampu. Tak apa, tinggi kita panjat sama-sama. Dalam kita selami sama-sama. Kita nyatakan, perlu kita nyatakan sebab dia memberikan suatu kelegaan psikologi kepada kita. Kita tahu ada jaringan keselamatan di bawah kita untuk menampung kita kalau kita terjatuh sekiranya. Jadi itu maksud kolaborasi. Dari segi model resilience inilah, walaupun kerjasama itu sebenarnya untuk kita berjaya, kita memang perlukannya sebab kita bekerja dalam satu pasukan di mana-mana pun, di tempat kerja kita, dalam kejiranan kita, kita sentiasa kena berada dalam pasukan. Sebab itu kena ada kolaborasi itu. Macam mana pula cara nak berkolaborasi? Ini perkara nanti akan kita huraikan. Dia perkara yang bersabit dengan persepsi. Kita bekerja lain suasananya daripada kita dengan orang yang sama. Kita di pejabat, kita lain. Kita pergi piknik bersama dengan dia, lain suasana. Jadi kita perlu sesuaikan keadaan itu supaya komunikasi itu sentiasa menjadi konstruktif. Sentiasa dapat membantu kita bergerak ke arah matlamat kita. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian, Cik Shihan ya, 6 bidang resilience yang di dalamnya terbina daripada kelompok kemahiran-kemahiran, pegangan-pegangan yang dapat kita bina, ada teknik-teknik dia, dapat kita ukur, perkembangannya dapat kita ikuti yang akan dapat membantu kita membina ketabahan kita, resilience kita supaya kita menjadi mereka yang berjaya. Bukan setakat berjaya saja, malahan kalau kita percayalah kepada kajian-kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji di barat ni, dia kata memanjangkan umur. Sebab stres jadi kurang. Jadi itulah perkongsian saya pada malam ini untuk EduSpace. Mungkin kalau ada yang tersalah silap, saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada EduSpace kerana memberi saya peluang berkongsi tentang resilience pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum. Jadi terima kasih Tuan Haji Khairi atas perkongsian yang tadi. Saya mungkin ada satu soalan terakhir untuk Tuan Haji Khairi. Kalau kita rangkumkan semuanya balik apa itu resilience tu, dia ada 6 bahagian. Bahagian yang pertama visi, bahagian yang kedua kawalan emosi, bahagian yang ketiga ialah penangkulan. Kita tahu apa kesan akibatnya. Keempat yang selalu orang tak pandang ialah kesihatan. Kelima tekad diri dan terakhir kolaborasi. Dan saya nampak daripada segi penceritaan Tuan Haji, daripada kisah Hang Tuah tadi, lepas tu kembali pada Thomas Alva Edison contohnya, dan cerita pasal J.K. Rowling. Mereka ni semuanya kesamaannya ialah puncak kepada resilience tu ialah dia orang ada visi. Mereka ada visi, dia orang tahu apa nak buat, apa dia orang nak pergi, apa nak buat dan apa yang perlu dilalui. Jadi saya ada kawan ni mungkin ada lah kot dia menonton ni kan. Mungkin sejenis orang yang tidak mempunyai visi. Dia sama belajar. Kemudian dia sama belajar lagi. Bukan sama belajar maksud dia ke peringkat lebih tinggi. Dia ambil degree satu lagi. Betul mungkin tak habis satu lagi degree, dia berhenti, dia buat kerja lain sekejap, dia ambil satu lagi degree. Betul saya tanya dia, apa hal nak buat? Sebenarnya bila dia sekarang ni berada di, alhamdulillah nak habis dah degree dia satu lagi ni. Betul tanya apa hal nak buat lepas ni?
tak tahu. Jawapan macam ni bergambarkan saya beranggapan dia ni tak ada visi. Jadi ada tak pesanan bagi orang yang tak ada visi ni? Sebab saya khawatir yang tak ada visi pada awal ni mungkin tak ada, susah nak timbulnya ciri-ciri resilience yang lain tu. Silakan. Ya. Itu pada pandangan saya suatu hakikat lah. Sebenarnya kalau kita tidak ada rancangan untuk ke mana-mana, maka kita tidak akan ke mana-mana lah. Kita akan terbuai-buai ke sana, terbuai-buai ke sini. Sebab itu kita memerlukan wawasan itu, visi itu. Kita sebenarnya juga perlu melandaskan visi kita itu kepada kefahaman kita, pegangan kita tentang tujuan hidup kita ni. Kita hidup ini untuk apa? Untuk apa? Maka kita tanyakan begitu beberapa kali. Kadang-kadang kita kata kita ni nak kaya. Kaya sebab nak apa? Sebab nak beli rumah besar. Sebab apa nak rumah besar? Sebab nakkan lapang, selesa. Tanyakan lagi. Kenapa? Sampai kepada tahap di mana kita tak ada dapat jawapan dah, maka maksudnya itulah dia matlamat kita yang terakhir. Maka kita pegang itu. Cumanya matlamat itu perlu kita perincikan seberapa jelas yang mungkin. Ini memerlukan kaedah lah. Kalau kaedah yang popular dia panggil membina objektif, membina wawasan yang SMART. Specific, measurable, attainable, time bound, apa lagi tu? SMART. Dalam pencapaian kita. Jadi itu mungkin satu kaedahnya lah, disebutkan secara umum saja, mungkin boleh diperincikan lagi. Kemudian boleh juga kalau kita nak membina wawasan kita lah, kita boleh menyenaraikan semua yang kita mahukan, jangka panjang, jangka sederhana, jangka pendek yang kita nak buat besok, nak buat minggu depan, apa semuanya. Cuba kita susun benda ni. Selepas kita susun, mungkin kita tulis dalam kertas-kertas kecil-kecil. Lepas tu kita cuba susun. Yang atas tu yang jangka panjang tu. Jangka sederhana, yang jangka pendek yang nak buat bulan ni, minggu ni, hari ni, besok, lusa. Yang itu yang di bawah tu. Lepas tu cuba tengok. Ada tak yang kecil-kecil di bawah ni menyokong untuk mencapai yang di atas tu? Kalau sekiranya yang dibuat di bawah-bawah ni kelihatan tidak menyokong untuk mencapai yang ke atas tu, baik ditinggalkan lah. Sekarang ni apa nak buat ya? Kita pergi tengok Raja Lawak dululah. Misalnya Maharaja Lawak ke apa. Tengok ada tak ini matlamat kecil ni akan membantu ke arah pencapaian matlamat kita yang di hujung sana tu. Kalau tak ada, kita tinggalkanlah. Kalau kita teruskan, maknanya dia akan memesongkan kita daripada apa yang kita hajatkan. Itu pun kalau kita tahu apa benda yang kita hajatkan tadilah. Jadi itulah pada fikiran saya untuk jawapan ringkasnya lah. Kalau kiranya untuk menyelesaikan masalah seperti di dalam sesi kaunseling, maknanya kena perlu lebih interaksi lagi lah dengan orang yang terlibat tu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Azhari atas perkongsian sebentar tadi. Saya pastinya dia bukan manfaat untuk para penonton semua, like-like EduSpace Training, tapi macam pengingatan untuk buat saya sendirilah. Terutamanya saya yang tergolong dari orang yang tak peduli mengenai kesihatan. Tapi sebenarnya kesihatan tu penting dalam domain resilience itu tadi. Kan, bila kesihatan, makan macam-macam, lepas tu kerja baring saja, mula kita ada lethargic, lepas tu kita susah nak lambat tidur, kemudian esok pagi bangun grogi pula, mengganggu kita punya composure tadi. Itu peringatan jugalah buat diri saya.
sebagai diri ni lah. Jadi sebelum saya akhir, suka cerita saya nak gunakan peluang ini untuk menghebahkan program kotak soalan Tweet Science masih lagi berjalan. Bagi siapa yang tak tahu, program kotak soalan Tweet Science ni merupakan platform untuk para guru dan ibu bapa menghantar soalan-soalan sains yang ganjil ataupun luar silibus ataupun high level anak-anak murid kita ke anak-anak kita ke kepada rakan kita di Tweet Science. Tweet Science ni bagi siapa yang tak ada Twitter, Tweet Science ni merupakan platform perkongsian ilmu dekat Twitter. Baru-baru ni kita dah mencapai 14,700 pengikut di Twitter dan insyaAllah setiap minggu kontributor dia bertukar-tukar mengikut availability lah, dan sekarang kita ada lebih 80 penyumbang. Ada setiap minggu kita akan bertukar. Kontributor ni pula terdiri daripada pelbagai latar belakang sains. Ada yang SPM, ada yang degree, masters, ada yang ada PhD, ada juga profesor daripada UIA pun pernah mengendalikan akaun tu. InsyaAllah kalau soalan high level tu tadi, kalau saya tak dapat jawab, insyaAllah saya akan hantar kepada network Tweet Science ni supaya kepakaran dia boleh jawab. Okay, insyaAllah teruskan bersama kami. InsyaAllah kalau ada minggu depan ada sesi dari guru ke guru lagi, InsyaAllah klik like dan follow page EduSpace, ataupun kalau kawan-kawan ada tengok ini ada muka Syihan, ini ada muka Tuan Haji Khairi, share bagi jumpa kawan-kawan yang lain. Semoga anda rasa bermanfaat. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi